saya melihat saudara, contoh saya nak jelas supaya anda faham. Sebab saya lihat banyak orang tak faham sebenarnya. Akhirnya persoalan-persoalan yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri itu kurang dapat dihadamkan. Pertama sekali, tentang isu kumpulan wang simpanan pekerja. Apa yang dimasukkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan memasukkan sekitar 1 bilion ringgit wang ke dalam tabung KWSP untuk menampung, meningkatkan semula kedudukan tabung-tabung warga kita yang B40 yang terkesan dulu, yang terpaksa mengeluarkan pinjaman mereka supaya dimasukkan semula. Artinya dapat tunai tapi tidak boleh digunakan secara fizikal. Tapi tabung anda sudah ada duit. Hujung tahun akan ada dia punya dividen dan tambahan potongan dan sebagainya. Artinya digerakkan kembali tabung kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak 1 bilion. Artinya duit daripada poket kerajaan masuk terus ke KWSP. Satu bab. Untuk pengeluaran, secara untuk pengeluaran mereka sedang berbincang lagi. Kena tunggulah dulu sabar. Cuma saya katakan punca segala-galanya apabila warga tidak mempunyai pendapatan. Bila tiada pendapatan, dah tak ada tempat lain nak cari, terpaksalah pergi pecah tabung. Itu cerita dia. Mudah cerita satu saja. Sebab saya katakan warga di kumpulan wang simpanan pekerja, pelabur-pelaburnya ke yang menjaga dana pelaburan kumpulan wang simpanan pekerja harus melihat balik berapa banyak wang telah dilaburkan di dalam negeri dan luar negeri, yang mana boleh dipulihkan, yang mana boleh diambil jika ada keberuntungan, ataupun gunakan macam saranan yang Muhammad Tengku Razali Hamzah, gadaikan dekat Bank Negara sekejap, ambil untuk diberi kepada mereka yang bersasar. Jadi itu cerita dia sebenarnya saudara. Bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun kerajaan mau menafikan soal KWSP. Kalau kerajaan menafikan penyimpan-penyimpan KWSP ni, memang lunyai saya balun saudara. Saudara Zulkifli, saya harap UMNO akan terus kekal bersama PH, sebab ikut sejarah parti yang ada dalam PH tak pernah khianat. Itu keadaannya saudara. Mudah-mudahanlah saudara. Kemudian saya lihatnya 55 bilion diberi kepada Kementerian Pendidikan, pertama sekali untuk menaikkan taraf sejumlah 380 sekolah yang orang kata hidup segan mati tak mau, dengan jumlah kosnya adalah 920 juta. 777 juta disediakan untuk penyediaan makanan kepada 700,000 pelajar miskin saudara. Zaman saya dulu tak dapat benda begini, tapi sekarang ini disediakan makanan untuk pelajar kita agar mereka mendapat makanan yang berkhasiat, dan ini akan dipantau. Kontraktor-kontraktor yang membekalkan makanan ke sekolah ini dalam ucapan semalam akan dipantau. Ya saudara, 700,000. Kemudian sejumlah 50,000 komputer riba akan dibekalkan. Ini sebagaimana manifesto waktu Barisan Nasional dulu, pilihan raya dulu, kita menjanjikan. Dan itu peringkat permulaan, 50,000 komputer riba disediakan sebagai permulaan. Saudara. Kemudian saudara, untuk Kementerian Kesihatan, 36.3 bilion disediakan untuk, ini bukan untuk beli vaksin saudara. Pertama sekali, ia untuk menyelesaikan sekitar 1,500 doktor-doktor yang akan diserapkan kepada perlantikan tetap. Sebelum pilihan raya dulu bagai nak rak doktor-doktor yang melakukan demonstrasi tak puas hati sebab mereka, jawatan mereka tidak tetap, hanya sementara dan sebagainya. Dan di samping itu 1,500 doktor segera diselesaikan untuk diserapkan kepada perlantikan. 1.6 bilion subsidi saudara, bukan tak ada untuk pesawah, sebanyak 750 juta untuk atasi kemiskinan tegar saudara. 64 bilion subsidi bantuan untuk 350 juta untuk pekebun kecil, ada 400 juta untuk bantuan tunai belia rahmah. Artinya bukan tak ada, ada. Cuma cara penyampaian itu mereka tak faham. Kemudian 65 bilion untuk pembangunan di Sabah dan 56 bilion untuk pembangunan di Sarawak. Yang Sabah malam saya mengatakan tak sepatutnya di Sabah, di Sarawak ketinggalan dari segi pembangunan prasarananya. Soal pembekalan air, api dan sebagainya. Sekarang kerajaan peruntukkan 65 bilion untuk pembangunan di Sabah dan 56 bilion untuk Sarawak. Jadi ada 400 juta pula disediakan untuk anak muda yang diberikan bantuan khas
RM200 di bawah skim belia rahmah. Dan paling penting saudara, banyak orang tak nampak. Belia-belia yang muflis, maka tidak lagi muflis, RM130,000. Yang diselesaikan oleh kerajaan menerusi pindaan-pindaan di insolvensi saudara. Kemudian Bank Pembangunan menyediakan 6 bilion saudara sebagai pinjaman permulaan untuk membesarkan perniagaan. Jadi jangkaan kutipan hasil cuma 291.5 bilion, tapi kerajaan mensasarkan dalam belanjawan adalah 388.1 bilion. Nak apa lagi? Apa tak kena lagi? Yang tak kenanya sebab tak dapat duit 1,000, 2,000. Dapat itu kita pakai habis. Habis tu apa jadi? Sedangkan sekarang ni pinjaman disediakan, kemudahan dibenarkan, macam-macam disediakan, dan paling penting mereka yang muflis 130,000 orang itu bolehlah berniaga semula. Itu keadaannya saudara. Sebab mereka terkesan-kesan daripada PKP. Dan saya haraplah warga kita, kalau nak kritik, kita rasa kritiklah secara berhemah. Okey saudara? Dan sekarang ni saya masuk bab pemilihan UMNO. Sekarang ni walaupun orang memberi andaian kononnya UMNO ni parti yang dah kurang menarik saudara. Tak ada apa ini parti yang ditinggalkan. Ada konon mengatakan bahawa 100 orang, 300 orang keluar dari cawangan dan sebagainya, menggambarkan seolah-olah UMNO, tapi UMNO itu kecoh. Tetapi yang nyata dan jelas saudara, nampaknya di sebalik pelbagai andaian serta tanggapan UMNO yang katanya lesu, ternyata semua itu terjawab menjelang 26 Februari ini. Itu tarikh tutup penyerahan. Setakat ini saudara, sudah ada 270 orang pimpinan dari akar umbi yang telah pun menawarkan diri untuk bertanding sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO. 270 orang saudara. Majlis Kerja Tinggi 74. 55 orang muka baru. Wanita ada 55 orang. 39 muka baru. Pemuda yang paling ramai sekali, daripada 96 orang yang menawarkan diri untuk bertanding di peringkat nasional, 92 muka baru. Jadi 4 orang aja yang akan mengekalkan orang lama. Sementara Puteri UMNO 45 orang menawarkan diri untuk bertanding jawatan exco-nya, cuma dan 44 muka baru saudara. Dan sehingga semalam yang mendaftar diri untuk menawar diri bertanding jawatan di pelbagai jawatan peringkat bahagian mencapai angka 11,369 saudara. Bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Jadi 270 peringkat kebangsaan. Dan ini akan meningkat lagi menjelang 26 Februari. Tapi sudah ada pun 11,369 calon yang berdaftar untuk bertanding di peringkat kepimpinan di bahagian. Bukan cawangan saudara. Di peringkat bahagian. Kita ada 191 bahagian. Artinya saudara, UMNO ini tidak ketandusan, tidaklah segersang yang diadakan. Saya cuma nak ambil kesempatan mengalu-alukan agar Datuk Seri Azalina Osman hari ini telah pun mendaftarkan dirinya untuk bertanding sebagai calon Naib Presiden UMNO. Inilah pertama kalinya seorang wanita menawarkan diri untuk bertanding jawatan Naib Presiden UMNO. Ini Naib Presiden PAS. Biasa, kita hari ini saya santun dulu apa komen mereka. Dan kita lihat sejauh mana komen itu benar-benar menepati. Kerana menurut Datuk Seri Idris Ahmad, beliau menyifatkan belanjawan 2023 tidak ada pembaharuan ataupun reformasi yang cuba dilakukan. Jadi menurutnya, yang paling ketara adalah kesinambungan program dan perluasan inisiatif yang dilakukan Kerajaan Perikatan Nasional. Artinya Kerajaan Perikatan Nasional punya bajet itu lebih baik. Baiklah saudara. Komen saya baik, betul. Sebab bila kita tak ada war factor, dalam pembentangan belanjawan, Perikatan Nasional baik. Sebab baik itulah wujudnya penjana apa kenama company tu. Saya malas nak sebut dah benda tu. Saudara, akhirnya disakaunya wang rakyat. Itu keadaan saudara. Kita bukanlah nak menyanggah mereka. Soal isu royalty contohnya bila dibangkitkan oleh Datuk Idris, dia kata memanglah orang PAS dia marah sangatlah sebab royalty ini tidak akan diberi pada kerajaan negeri.
dalam pembentangan bajet semalam, tetapi nak disampaikan terus pada rakyat. Sebab kita melihat bila adanya pembayaran royalti ataupun wang ehsan kepada kerajaan negeri-negeri yang rakyat lihat, pimpinan kerajaan negeri tukar kereta Mercedes. Bukan untuk membaikkan rakyat. Saudara, isu royalti bukan untuk beli kereta Mercedes, saudara, ataupun terus pada kerajaan negeri untuk kerajaan negeri dilihat bermewah-mewahan. Tetapi ia harus terus kepada sasaran. Maksudnya, rakyat yang harus menerima segala keberuntungan, penghasilan rezeki daripada ilahi yang diturunkan di negeri tersebut. Sepatutnya begitu. Saya berbual, saudara, dengan Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah. Orang yang mencetuskan syarikat Petronas. Orang yang bertanggungjawab mewujudkan Petronas ini yang penghasilan berbilion-bilion daripada sebuah syarikat yang bermodalkan cuma 5 juta ringgit, akhirnya menjadi sebuah konglomerat yang terhebat dengan dengan aset yang dia ada lebih daripada 7 trilion. Kehebatan Petronas. Tapi Petronas inilah yang disakau saban tahun dan dikaut oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan rakyat tidak dapat merasai. Saya berbual dengan Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah waktu almarhum Tun Razak mau memajukan Petronas ini agar rakyat dapat merasainya. Selalu saya katakan macam ada di Norway. Warga Norway mendapat tiap-tiap bulan dalam poket mereka 1,000-2,000 sebulan. Hasil daripada bumi mereka. Dan mereka mempunyai sovereign fund. Tiap seorang 1 juta. Kenapa kita tak boleh? Kita rakyat kita cuma 32 juta saja. Penghasilan Petronas berbilion-bilion setiap tahun. Kenapa jadi begitu? Sebab itu saya lihat pembentangan bajet semalam mau sebagai permulaan agar rakyat di negeri tersebut dapat merasai nikmatnya. Jadi janganlah nak bangkang yang bukan-bukan. Memang kita tahu sebagai pembangkang, mereka boleh menunturkan kata-kata ataupun bangkangan. Tetapi orang kata biarlah berhemah, biarlah berdepatan. Ini marah bila tak bagi pada kerajaan negeri, sebaliknya nak diberikan terus bersasar kepada rakyat negeri Terengganu dan negeri Kelantan. Nak marah buat apa? Janganlah fikirkan soal politik saja. Saya tahu kebimbangan mereka kalau kerajaan persekutuan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bersama-sama dengan Datuk Seri Amidi, bersama dengan Saudara Faidah Yusof, dalam parti dan sebuah kerajaan perpaduan ini, menyantuni rakyat dengan penghasilan wang royalti ini, mereka akan kehilangan wang yang agak besar untuk digunakan untuk bajet politik. Itu keadaannya, saudara. Jadi perlu dihayati setiap santunan mereka. Kemudian tentang begitu juga tentang masalah buruh dan sebagainya. Saya lihat juga kenyataan Abang Mat Sabu. Abang Mat kita, Datuk Seri Abang Mat kata, dia kata bahawa suka tak suka terpaksa lah ditingkatkan tenaga kerja yang terpaksa dibawa masuk daripada luar, khususnya untuk bidang perladangan. Itu saja. Kalau matlamatnya untuk bidang perladangan, kita tak marah. Cuma saya haraplah agar Abang Mat dapat bersama-sama dengan SD Corp yang menjalankan kursus kepada anak-anak muda kita melalui Tibet dan sebagainya, ditingkatkan teknologi pertanian. Sebab zaman Pak Lah dulu dia menyebut bahawa kita harus menjadikan pertanian itu sebagai industri, pertanian sebagai perdagangan. Dan sekarang sudah sampai masanya negara masuk semula ke suasana tersebut. Tak salah untuk kita berpatah balik ke belakang. Sebagaimana yang saya katakan, tak salah untuk negara kembali pada dasar ekonomi negara yang dipopularkan oleh almarhum Tun Razak, iaitu dasar sosialisme. Tapi saya lihat dasar kerajaan ataupun bajet madani yang dibentangkan oleh Sultan Ibrahim ada ciri-ciri sosialisme, iaitu kesamarataan untuk rakyat. Saya harap supaya memanglah orang tak suka sebab tak dapat duit setumpuk, tak ada duit turun dari langit datang ke tangan, mula marah saya. Bagi saya Saudara Arif, betul saya, ini permulaan. Kita harap agar rakyat bersabar dulu, saudara. Tiba-tiba saya dengar pula dengan bajet bertemakan madani ini kenyataan siapa pula ni? Ini kenyataan daripada Puak-Puak Bersatu ni. Kerana katanya Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Muhammad Yassin berjaya menghapuskan hutang peneroka Felda sebanyak 8 bilion. Saya semalam dah nyatakan pengurusi Felda, Tan Sri
Idris Yusof, dia mengatakan bahawa usaha penghapusan hutang itu sedang dilakukan. Tetapi kesan daripada pengambilan 8 bilion itu membuatkan keuangan Felda dalam keadaan yang terumbang-ambing. Jadi mereka akan berusaha untuk memperbaiki keberuntungan dalam Felda ini untuk segera menghapuskan. Dia jumlah semua ini lebih kurang 12 bilion, tinggal 4.8 bilion saja lagi. Sabarlah sedikit, jangan terus tergejah mengatakan warga Felda dilupakan. Tak sebegitu saudara. Saya melihat dari segi bajet yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada usaha-usaha untuk meningkatkan pengeluaran dan juga yang paling penting sekali untuk menjadikan produk-produk penghasilan daripada Felda ini bukan hanya sekadar produk awalan. Ia mesti ada huluan, bukan hiliran saja. Mana keluar minyak, jual keluar daripada CPO, crude palm oil. Tidak. Akan dijadikan industri supaya dapatlah daripada minyak-minyak yang dihasilkan oleh kelapa sawit itu dapat dijadikan macam-macam produk. Itu yang sedang dilakukan supaya ditingkatkan dalam gig ekonomi, e-commerce-nya, teknologi-teknologi dan banyak peruntukan-peruntukan dibagi untuk R&D, iaitu kajian dan sebagainya. Jadi saya rasa saudara, dalam keadaan begini dia mewakili armada dan bersatu. Saya ketawa bila tengok kenyataan begitu. Panjang saudara. Komen saya satu aja. Apabila dia mengatakan bahawa apakah bajet madani ini adalah unjuran daripada DAP. Pula dah, tiba-tiba saja DAP dikaitkan. Saya tak tahulah, jangan kita nak membuat andaian yang bukan-bukan saya. Jadi komen saya, isunya soal kenaikan gaji guru-guru kafar dan imam serta pentadbiran masjid telah pun dimurnikan Seri Anwar Ibrahim. Apakah itu merupakan unjuran daripada DAP? Jadi saya kadang gelati juga saya bila menyebut tentang usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional katnya dengan formasi atau ransangan ekonomi. Akhirnya apa jadi saya? Wujudnya jana wibawa yang berlakunya pengkhianatan. Itulah keadaannya saudara. Aduh, jadi sebagai ulasannya saudara, saya melihat bahawa peruntukan besar yang dibelanjakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kali ini, saya melihat ahli Parlimen Bacok, Saudara Syahir Cik Sulaiman berpandangan sejumlah 388.1 bilion diperuntukkan tahun ini berbanding peruntukan 372 bilion dibentangkan sebelum pembubaran Parlimen. Ia membabitkan perbelanjaan besar. Pula dah. Saya dah agak saudara, kalau buat bajet yang besar, salah. Kalau buat bajet kecil, yang banyak tak dapat, marah. Jadi ke mana perginya? Saya melihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil risiko yang tinggi saya. Sebab sekarang ini pendapatan lebih kurang 290 bilion. Berbanding anggaran 2022 itu 292.7 bilion. Saudara, jadi defisit fizikal yang diunjurkan pada 5% berbanding KDNK. Itu kata mereka saudara. Tapi saya melihat keberanian Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat bajet ini satu benda yang harus dipikirkan secara logika. Kalau tak berani, kalau calon-calon orang tak berani nak buat bajet ni berganda. Sebab saya dia punya jumlah pendapatan dianggarkan 291.5 bilion unjurannya. Dan kerajaan akan berbelanja sejumlah 388 bilion. Dia lebih kurang 90 bilion bezanya saudara. Kalaulah Presiden Anwar Ibrahim tidak yakin bahawa ekonomi negara ini akan berkembang, tentulah bajet itu dapat dibentangkan saudara.